soalan trial ke soalan apa ke, cikgu memang menawarkan diri untuk buat soalan ni. So kalau you all tengok memang mengejutkan lah soalan trial cikgu buat. Soalan PKBS 2 cikgu buat berkenaan dengan ekosistem ni 20-20, dua-dua soalan cikgu di trial, dua-dua soalan cikgu di PKBS 2 semua naik SPM. Suatu yang tak dijangka lah. Memang mengejutkan lah sebab cikgu dapat idea buat soalan tu sewaktu cikgu main Facebook. Cikgu baca Facebook berkenaan dengan kebakaran hutan di Australia. Cikgu tengok gambar, cikgu tengok kesan, jadi terlintas di fikiran cikgu waktu tu cikgu nak kena buat soalan. Jadi cikgu terlintas, aku nak buat soalan berkaitan benda ni. Dan tak sangkalah Allah tolong. Sebab masa tu cikgu solat hajat, cikgu minta dengan Allah, biarlah soalan yang cikgu buat ni bantu student negeri Kelantan. Jadi alhamdulillah sangat-sangat SPM kemarin kebanyakan soalan negeri Kelantan naik di SPM. So awak pun macam itulah kena orang kata apa sama ni lah dengan cikgu. Cikgu ni dengan awak pun kena dekati cikgu. Cuma cikgu minta sebab cikgu perhatikan, sorry sekejap sebab cikgu perhatikan adab lah. Kita sebagai pelajar ni kena ada adab lah dalam belajar barulah ilmu tu mudah masuk. Okay, so kita sambung bab 8. Okey, kita akan masuk tajuk baru iaitu bab 8 Biodiversity. So kalau awak betul-betul dengar, tajuk ni sangat seronok lah sebenarnya. Okey. Okey, nak tanya siapa malam ni? Cikgu nak tanya Amira Afrina, nampak tak slide cikgu? Amira? Kamera gimana dah? Cikgu nak tanya Atilah lah. Atilah nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu? Nampak. Okey, so kalau nampak kita boleh mulalah. So kalau awak tengok di sini, tema kita malam ni ialah ekosistem dan kelestarian alam sekitar iaitu biodiversity. Okey, so dalam tajuk ni kita akan belajar 3 subtopik sahaja 3 subtopik. Sangat menarik sebenarnya kalau awak betul-betul dengar, awak betul-betul menghayati. Iaitu yang pertama kita nak belajar tentang sistem pengelasan dan penamaan organisma. Bagaimana kita nak kelaskan organisma, bagaimana nama sesuatu organisma diberi. Bukan kata awak jumpa sesuatu spesies haiwan, awak pun rasa macam aku yang jumpa benda ni, aku nak bagi nama akulah. Contoh nama apa? Alia Batrisha, nak bagi nama cacing. Awak tengok cacing ni pelik sangat, awak pun nak bagi Betty. Awak tak boleh nak bagi sempena nama awak. Okey? Awak kena tengok sistem pengelasan dan barulah boleh beri penamaan organisma tersebut. Yang kedua, kita nak belajar tentang biodiversity. Dan yang ketiga, kita nak mengenali mikroorganisma dan virus. 23.3 ni mikroorganisma dan virus akan membantu awak memahamkan tentang apa yang berlaku sekarang iaitu pandemik COVID-19. Okay? Okay, now sebelum kita masuk, macam biasalah kita baca sikit lah. Okay, apa yang di-share, apa yang dikongsi dalam buku biologi ni. Okay, Panthera tigris jacksoni. Okay, di Malaysia kita patut berbangga kerana memiliki satu daripada 6 subspesies harimau yang masih wujud di dunia. Atas dunia ni ada 6 spesies harimau. Jadi di Malaysia ni, di tanah Melaya kita ada satu daripada 6 jenis harimau. Sebab itulah nama harimau tu ialah harimau Malaya. Sebab tu kata, nama serupa macam kumpulan bola sepak kita pasukan bola sepak Malaysia Harimau Malaya. Sebenarnya itu adalah satu daripada 6 jenis harimau di dunia. Okey, jadi nama saintifik dia ialah Panthera tigris jacksoni. So kalau awak tengok cara nak menulis nama saintifik, dia ada cara dia. Dia tak boleh tulis macam tu. Dia kena italic. Okey, kalau awak tengok ni, dia kena tulisan italic
Dan mesti yang awal tu mesti bermula dengan huruf besar. Awak tengok Panthera, P tu huruf besar, kemudian belakang-belakang semua tu semua huruf kecil. Tu cara nak tulis nama saintifik. Okey, dia kata Panthera tigris jacksoni hanya didapati di semenanjung Malaysia sahaja. Tapi sekarang sayangnya dia sudah hampir pupus. Sekejap ya. Apa pula telefon cikgu ni? Sekejap Hello. Okey, jadi harimau ialah spesies yang dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemeliharaan Haiwan Liar 2010, Akta 716, dan diletakkan di bawah senarai merah spesies terancam Kesatuan Antarabangsa untuk Pemeliharaan Alam Sekitar IUCN. Sebab dia dah memang hampir pupus, maka dia ni memang dilindungi sepenuhnya deh. Okey, siapa yang tembak dia ke apa, kalau tertangkap memang teruklah kena. Malangnya, populasi harimau mengalami penurunan ketara sejak lebih seabad lalu. Jadi bagi mengelakkan spesies ini daripada pupus, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan telah memulakan kempen Selamatkan Harimau Melaya kita. Cikgu masih ingat lagi, kalau tak silap tahun 2005, masa tu memang giat sangat Perhilitan melakukan melakukan kempen besar-besaran untuk selamatkan harimau Melaya. Dalam kempen ini, rondaan 24 jam telah dijalankan di kawasan habitat harimau untuk melindunginya daripada ancaman pemburu haram yang memasang jerat. Okey, so kita dah dapatlah satu ilmu yang awak dapat ialah nama saintifik. Lepas tu yang kedua, awak tahu tentang satu-satunya harimau yang ada di tanah Melaya. Okey, so kita pergi 8.1. Sistem pengelasan dan penamaan penamaan organisma. Keperluan sistem pengelasan dan penamaan organisma. Okay, jadi semasa awak di tingkatan 2 sebenarnya, awak telah pun belajar tentang biodiversity dan cikgu rasa cikgu boleh agaklah awak memang orang kata apa, bolehlah faham dan suka tentang biodiversity. So biodiversity ialah bio, benda hidup. Diversity, kepelbagaian. Okay, cikgu ulang sekali lagi, bio ni kan benda hidup. Diversity ni maksud dia kepelbagaian. Jadi bila kita combine, kita cantumkan dia, maka maksud dia adalah kepelbagaian semua jenis hidupan. Kepelbagaian semua jenis hidupan. Jadi tak kisahlah apa saja jenis hidupan, mikroorganisma ke, haiwan ke, tumbuhan ke, maka dia adalah biodiversity, kepelbagaian benda hidup yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Berinteraksi ni bukan maksud dia bercakap deh. Berinteraksi ni maksud dia mu makin aku makin macam gitulah berinteraksi deh, bergantung. Tu maksud dia berinteraksi. Okay, so kalau kita tengok gambar foto 8.1, bagaimanakah organisma-organisma tersebut dikelaskan dan dinamakan. Jadi kalau awak tengok sini, nama tempatan dia bunga raya. Tapi bila kita namakan dia, tengok dia ada nama saintifik dia, Hibiscus rosa sinensis. So ingat tadi cikgu kata bila nama saintifik, dia kena condong italik. Dan huruf besar mula-mula. So awak nampak tak? Hibiscus, H tu huruf besar, yang belakang-belakang tu semua huruf kecil. Hibiscus rosa sinensis adalah nama saintifik bunga raya. Okay, kemudian nama saintifik untuk orkid selipar. Memang nama dia memang orkid selipar. So nama dia Paphiopedilum. Okay, Paphiopedilum species. So kalau nama dia satu-satu je lah. Dan mesti italik, condong, dan perkataan mula-mula, huruf mula-mula tu mesti huruf besar. Tu cara kita menulis nama saintifik. Okey. Taksonomi ialah satu bidang biologi yang melibatkan pengelasan, pengecaman dan penamaan organisma. Bila awak dapat sesuatu
orang kata apa, sesuatu bunga kau, spesies kau nak bagi nama, awak kena kelaskan dulu. Tengok dia kelas apa. Lepas tu awak buat pengecaman. Camkan dia punya ciri-ciri dia tu. Dan barulah kita beri penamaan. So dia ada 3 proses. Pengelasan, pengecaman dan penamaan. Mengikut satu sistem yang teratur. Okey, jadi bila kita buat pengelasan, pengecaman, pemenamaan, kita panggil taksonomi. Jadi maksudnya kalau nak beri nama sesuatu organisma, kena ikut taksonomi. Okey, jadi taksonomi ni bertujuan untuk menguruskan bahan, maklumat dan data yang dikumpulkan dengan menggunakan satu pendekatan yang sistematik dan teratur untuk memudahkan rujukan dalam komuniti saintifik. Jadi kenapa mesti ada taksonomi? Taksonomi ni dia nak suruh mudahkan satu dunia terima benda yang sama. Contoh macam ni, bunga raya. Memanglah bunga raya, tapi bunga raya mungkin tempat kita panggil bunga raya, maybe tempat lain dia panggil benda lain. Tapi bila kita buat nama saintifik, Hibiscus rosa sinensis, satu dunia terima benda tu. Oh, ini adalah hibiscus. Satu dunia terima. Sebab kalau awak tengok, kadang-kadang tempat lain dia panggil pokok tu benda lain. Mari dekat Indonesia dia panggil pokok tu benda lain. Tetapi kalau nama saintifik, dia akan dia akan jadikan organisma tu, nama dia, penamaan dia tu sistematik. Maknanya satu dunia terima benda tu. Sistematik, teratur. Jadi memudahkan satu dunia buat rujukan. Maknanya kalau orang Indonesia kaji hibiscus, kita pun tahu, bunga raya lah tu. Kalau Thailand buat kajian, dia kata, saya kaji hibiscus. So awak tahu, bunga raya lah tu. Jadi satu dunia terima benda tu. Okay? Okay. So kita nak tengok sekarang ni, pengelasan organisma mengikut taksonomi. Okay, yang cikgu kata tadi, apa dia pengelasan? Pengelasan ni ialah organisma dikategorikan berdasarkan ciri yang boleh diperhatikan berdasarkan sistem hierarki taksonomi. Contoh katakan awak jumpa kumbang ni. Awak tak tahu nama dia. Tapi awak pun cirikan. Ciri dia colour hijau. Bentuk dia macam ni, berpetak-petak. Dia ni adalah serangga. Jadi itu ialah kita buat pengelasan. Kita tengok apa ciri-ciri dia. Yang kedua, organisma dikenal pasti menggunakan kekunci dikotomi. Dia ada ciri-ciri dia, kemudian kita akan camkan dia. Dia ni masuk bawah kelas apa. Lepas ni kita akan belajar. Barulah awak boleh beri nama, iaitu organisma dinamakan mengikut sistem tata nama binomial. So cikgu nak pesan kepada awak, takut naik soalan kertas 1. Okay, cikgu nak pesan. Soalan akan tanya, kalau pengelasan ni dia ikut apa? Pengelasan dia ikut sistem hierarki taksonomi. Kalau dia nak buat pengecaman, dia guna kaedah apa? Dia guna kekunci dikotomi. Kalau dia nak buat penamaan, dia ikut apa? Dia ikut sistem tata nama binomial. Okay, so kena ingatlah kalau pengelasan nak kelas, dia guna sistem hierarki taksonomi. Ikut hierarki. Awak ingat gitu, nak masuk kelas mana ni? Kena ikut hierarki. Okay, lepas tu nak pengecaman, dia ikut kekunci dikotomi. Kalau nak beri nama, dia ikut sistem tata nama binomial. Dia ada cara dia. Okay? Okay, seterusnya. Mengapakah sistem pengelasan dan penamaan organisma penting? Okay, penting sebab tadilah cikgu kata, bila kita samakan semua, maka kesemua organisma perlulah dikelaskan secara saintifik ke dalam kumpulan yang teratur berdasarkan ciri-ciri serupa dalam kalangan organisma bagi memudahkan kajian dan perbincangan peringkat antarabangsa. Awak faham ke? Maksudnya kalau Indonesia pergi pasal kumbang mawar, dia kata, Setonia aurata. Maka kita tahu. Mungkin tempat lain panggil kumbang hijau. Mungkin Malaysia panggil kumbang huduh. Macam-macam lah. So, tapi bila kita kata nama saintifik dia Setonia aurata, kita akan terima, benda ni ada ciri-ciri yang sama. Okay?
Okay, so siapakah bapa taksonomi yang telah mencipta pengelasan, pengecaman, penamaan? Maka dia adalah Carolus Linnaeus. Okay, Carolus Linnaeus iaitu bapa taksonomi yang telah mencipta satu sistem penamaan mengikut kaedah ni. Kalau pengelasan guna sistem hierarki taksonomi, kalau pengecaman guna kekunci dikotomi, kalau penamaan dia guna tata nama binomial. Okey, seterusnya. Okey, kita nak pergi kepada pengelasan organisma. Semua organisma di dalam dunia dikelaskan kepada 6 kumpulan besar mengikut sistem 6 alam. Maksudnya semua benda hidup atas dunia ni, pokok ke binatang ke, dia dikelaskan, dia masuk kelas tu berdasarkan 6 kumpulan yang kita panggil alam, sistem 6 alam. Jadi 6 alam ni kingdom lah. Dikenali sebagai Archaebacteria, sebenarnya Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi kalau kita senang kat fungi, Plantae dan Animalia. Awak pun kata, cikgu daripada 6 tu saya faham 3 je benda, iaitu fungi, ulat, Plantae, plant, tumbuhan, Animalia, animal. Okey, so hari ni kita nak tengoklah apakah itu Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi, Plantae, Animalia. Kita pergi satu-satu. Okey, kalau Archaebacteria, kalau Archaebacteria dia adalah jenis prokariot. Jangan risau, lepas ni kita akan tengok belakang. Prokariot tu apa Prokariot. Okey, dia adalah organisma unisel. Unisel maksud dia satu sel kan? Ringkas. Dan dia ada yang autotroph dan heterotroph. Autotroph boleh buat makanan sendiri. Tulis. Kalau autotroph boleh buat makanan sendiri. Dia boleh buat makanan sendiri. Sebab apa? Sebab dia ada chlorophyll, dia ada chloroplast. Kalau heterotroph tak boleh buat makanan sendiri. So maknanya kalau Archaebacteria ni ada yang jenis prokariot, organisma unisel, dan dia ada 2 jenis. Sama ada dia tu boleh buat makanan sendiri atau tak boleh buat makanan sendiri. Jadi contoh Archaebacteria ialah Sulfolobus, Sulfolobus iaitu bakteria sulfur. Sulfolobus, so dia adalah bakteria sulfur. Bakteria sulfur ni ialah bakteria yang hidup dekat kolam air panas, yang hidup dekat kawah gunung berapi. Boleh ke tu? Sulfolobus ialah bakteria yang hidup dekat kawah gunung berapi, yang hidup dekat kolam air panas. So ada di antaranya boleh buat makanan sendiri, ada yang tak boleh. Okey, Eubacteria pula. Eubacteria, awak tengok macam ni je lah. Awak tengok belakang tu. Oh, kalau dia bakteria maka dia prokariot. Okey, so prokariot, organisma unisel. Okey. Dan ada juga yang autotroph dan heterotroph. Autotroph dan heterotroph maksudnya autotroph boleh buat makanan sendiri, heterotroph tak boleh. So Eubacteria contoh dia adalah Salmonella. Salmonella ni ialah bakteria yang duduk pada ayam, daging ayam ataupun makanan yang kotor. So bila makan jadi sakit perut. Okey? Jadi cirit-birit sebab ada salmonella. Biasanya ayam lah. Macam contoh ayam kita beli, lepas tu kita letak dalam sink. Lama, tak ingat nak simpan dalam peti sejuk. Terbiar dalam 24 jam apa semua tu. Bakteria salmonella membiak. Awak pun makan, esok mak awak goreng sakit perut. Okay. Protista. Okay, protista ni apa nampak dah? Oh, protista ni dia ni Amoeba paramecium. Okay, Amoeba paramecium. So dia adalah eukaryot, organisma unisel atau multisel sebab ada jenis-jenis lain multisel, dan ada yang autotroph dan heterotroph. So contoh dia ialah Amoeba paramecium. Ada banyak lagi sebenarnya.
Awak ambil yang tu dah. Okay, kemudian fungi. Fungi ni ialah eukaryote. Ada yang organisme unisel, ada yang multisel. Dan memanglah kalau fungi, dia memang tak boleh buat makanan sendiri. Dia tak boleh buat makanan sendiri. Sebab fungi ni dia makan benda reput, benda mati. Betul tak? Fungi ni adalah pengurai. Jadi dia hanya makan benda reput, benda mati. So contoh cendawan. Nama saintifik cendawan ialah Mycena haematopus. Okay, seterusnya. Plant, tumbuhan. So tumbuhan adalah organisma eukaryote. Memanglah organisma multisel dan boleh buat makanan sendiri. So kita panggil dia autotroph. Jadi contoh dia apa-apa sajalah, pokok kelapa, pokok pisang, pokok apa-apa. So kita panggil dia plantae. Kalau dia haiwan, okay, animalia, dia adalah eukaryote. Ada yang jadi organisma unisel, ada yang multisel dan memang tak boleh buat makanan sendiri. So dia adalah heterotroph. So contoh dia bagi burung, ikutlah harimau ke, burung ke, beruang ke, semua tu adalah animalia. So dia bagi sini burung pekaka cik-cik. Comel nama dia, burung pekaka cik-cik. Nama saintifik dia ialah Alcidoetis. Boleh Okay. So sebenarnya apa itu prokaryot, eukaryot? Okay, so prokaryot ni ialah sejenis sel yang tidak mempunyai nukleus yang terus dalam membran dan organel yang bermembran. Dia tak ada nukleus hak duduk dalam membran. Kalau ada pun nukleus dia macam tak duduk dalam membran lah maksudnya. Okay. Dan dia ada membran, dia ada nukleus. Cuma nukleus dia tak duduk dalam membran. Macam kita kan, nukleus kita duduk dalam membran kan, contoh Kalau katakan kita ni sel haiwan deh. Ni nukleus awak. So nampak tak? Nukleus ni duduk dalam membran. So dia ni nukleus dia tak terbungkus dalam membran. Okay, dan dia ni adalah satu sel. Biasanya satu sel. Buat apa pula cikgu biasa satu sel. Sorry dah mengatuk dah tu. Okay, tengok yang ni dulu. Prokaryot, dia ada nukleus. Cuma kalau nukleus dia tidak terbungkus, tidak duduk dalam membran. Kalau eukaryot mempunyai nukleus dan organel yang dikelilingi oleh membran. Sebab tu sel haiwan, sel tumbuhan ni adalah jenis eukaryot. Sebab dia ada nukleus dan organel yang duduk dalam membran. Kalau unisel, satu sel. Kalau multisel, multi banyak. So lebih daripada satu sel. Okay, kalau heterotroph tadi cik kata tak boleh buat makanan sendiri. So dia kata suatu organisma yang tidak mensintesiskan makanan sendiri. Maksudnya dia tak boleh buat makanan sendiri. Tetapi memperoleh makanan daripada organisma lain. Okay, kalau auto, ingat gini, auto sendiri. So autotroph, organisma yang boleh sintesis makanan sendiri daripada bahan mentah tak organik. Yalah, dia boleh buat makanan sendiri daripada bahan mentah tak organik dengan menggunakan tenaga cahaya atau tenaga kimia. Maksudnya dia guna karbon dioksida dan air dengan kehadiran cahaya dan kena ada kloroplas, maka terhasillah glukosa, oksigen dan air. Boleh? So, nampak tak? Dia guna semua ni bahan mentah tidak organik dengan syarat ada cahaya, ada kloroplas, maka dia boleh buat fotosintesis makanan dia sendiri. So, kita panggil dia autotroph. Tumbuhan lah. Jelas Okey, seterusnya kita pergi lagi kepada ciri utama dalam setiap alam. Okey, kita nak tengok ciri utama. Yang ni secara detail ni. Cikgu, saya kena hafal ke cikgu? Awak tahu apa-apa yang penting saja. Maksud cikgu tahu istilah. Okey, so kita tengok dulu. Archaebacteria. So Archaebacteria organisma prokaryot. Prokaryot, maksudnya nukleus dia tak duduk dalam membran. Merupakan organisma unisel, satu sel. Merupakan bakteria yang paling primitif. Dia bakteria primitif. Bakteria primitif ni adalah bakteria yang paling ringkas. Dia bakteria juga tapi bakteria dia simple dah.
So bakteria primitif. Mempunyai dinding sel yang tidak mempunyai peptidoglycan. Habitatnya di kawasan yang sangat panas. Contoh kawah gunung berapi tu. Kawasan yang terlalu berasid, kawasan yang terlalu masin atau di persekitaran anaerob. Anaerob ni maksudnya kawasan yang tak ada oksigen. Okey. Jadi arkai bakteria ni ada 3 jenis berdasarkan habitat dia. Okey, kita tengok metanogen. Metanogen merupakan bakteria anaerob obligat. Awak kata, ya Allah payahnya istilah dia. Terpaksa lah deh. So metanogen adalah bakteria anaerob obligat. Gapo? Dijumpai di kawasan paya dan saluran pencernaan haiwan ruminan serta manusia. Oh, jadi bakteria yang duduk dekat ingat tak awak dah belajar tingkatan 4 kan? Bakteria yang duduk dekat lembu, bakteria yang duduk dekat lembu lah, dekat rumen dan ruminan dia tu. Maknanya itu adalah jenis bakteria metanogen. Okay? Yang duduk dekat usus kita pun bakteria metanogen. So bakteria-bakteria ni menghasilkan metana sebagai hasil sampingan metabolisme. Awak ingat tak cikgu pernah share masa tingkatan 4 kelas dengan cikgu pasal tinja, tahi tu kan? Kenapa tahi tu bau busuk? Sebab ni lah bakteria dalam, dan kenapa kita berkentut bau busuk? Sebab ni lah kita ada bakteria jenis anaerob obligat yang duduk dekat usus kita, dia menghasilkan metana sebagai hasil sampingan metabolisme. Sebab tahu ketuk busuk? Sebab metana. Okay? Okay, seterusnya halophil. Okay, bakteria halophil dijumpai di kawasan yang sangat masin. Kawasan yang sangat masin. Kalau metanogen tadi di kawasan paya dan saluran pencernaan. Kalau halophil, dia ni duduk dekat kawasan yang sangat masin, iaitu di laut mati. Awak kata, tahu mana ada bakteria jenis halophil? Saintis dah kaji dah. Saintis dah kaji dah. Dia dah ambil sampel air tu, dia kaji. Dia jumpa banyak bakteria, arkai bakteria jenis halophil. Okey, termofil. Termo ni panas. Haba. Termofil. Terma. Haba . So, termofil ni adalah bakteria yang tahan suhu tinggi, yang mana suhu optimumnya adalah antara 60 hingga 80. Termofil ni adalah bakteria yang boleh duduk dekat tempat panas. Contoh, kolam air panas, cikgu kata tadi. Contoh kolam air panas dan berasid seperti di Taman Negara Yellowstone di Amerika Syarikat. Awak boleh Google Yellowstone Amerika Syarikat. Panas sangat-sangat deh. Sebab dia kawah gunung berapi. Lagi, dan kalau tak silap cikgu lah, kawah gunung berapi ni mengikut pembacaan cikgu, kalau Yellowstone ni meletus, boleh dikatakan hampir separuh dunia akan bergelap kerana gasnya. Tak silap cikgu lah, cikgu pernah baca. Okay. Hampir kawasan Amerika tu memang hancur. Okay. Seterusnya, Sulfolobus. Okay, yang tadilah cikgu kata bakteria sulfur dan Halobacterium salinarum. Ni contoh-contoh Halobacterium salinarum ni yang duduk dekat kawasan pencernaan kita, usus pencernaan kita dah. Okay, jelas So itu adalah arkai bakteria. Okay, seterusnya Eubacteria. Okay, Eubacteria ni adalah organisma prokariot, merupakan organisma unisel, satu sel. Biasanya sel-sel bakteria terhimpun untuk membentuk koloni. Maksudnya bila sel tu jadi banyak-banyak, dia macam bentuk satu koloni, macam gang. Okay. Merupakan bakteria sebenar. Bakteria sebenar buat apa cikgu? Sebab dia ni dah banyak fungsi dah. Dia dah ada banyak ciri-ciri dah. Okay. Yang ni terlalu primitif. Ni pula bakteria yang sebenar lah. Mempunyai dinding sel yang diperbuat daripada peptidoglycan. Peptidoglycan dikenali sebagai murin, iaitu sejenis polimer yang terdiri daripada gabungan gula dan asid amino. Jadi dia ni ada dinding sel
yang terdiri pada gabungan gula dan asid amino. Sitoplasma eubakteria mempunyai ribosom dan plasmid, tetapi tiada organel bermembran seperti mitokondria, jalinan endoplasma dan organel lain. Bakteria dikelaskan mengikut bentuk. Bakteria ni dia dikelaskan, diberi nama ikut bentuk dia. Contoh, kalau bentuk dia macam ni, kita panggil dia Streptococcus. Streptococcus ni maksud dia bentuk macam ni. Kalau bentuk gini. Streptococcus. Kalau dia bentuk bulat-bulat, Vibrio. Sebab tu kadang-kadang awak ada, awak boleh Google lah ni, awak Google. Kadang-kadang awak kena, orang kata apa, gunakan pakcik Google tu untuk cari information. So kalau dia bentuk macam ni, contoh deh, yang ni kata cikgu, Streptococcus pneumoniae ni dia menyebabkan paru-paru berair. So maknanya doktor dah kaji dah, saintis dah kaji, oh bakteria tu bentuk macam ni, Streptococcus pneumoniae. Kalau dia bentuk bulat-bulat, so contoh Vibrio cholera. Vibrio cholera dia sekejap Vibrio. Oh, sorry, bukan bentuk bulat bentuk ada ekor. Vibrio, cikgu pun dah lupa dah. Nanti cikgu share lagi deh. Okey, dia ada banyak sebenarnya. Kalau tak silap cikgu, kalau bulat tu coccus, coccus. Kalau dia bentuk macam bujur tu Streptococcus. Nanti cikgu betulkan balik kalau cikgu salah dah. Nanti cikgu share pula. Okey, seterusnya. Okey, cuba kita tengok. Ni dia kata alga biru hijau, cyanobacteria. Mempunyai kloroplast dan dapat menjalankan fotosintesis. So nampak tak perkataan dia? Dia adalah bakteria. Dan dia hijau. So maknanya dia ada kloroplast. So maknanya bakteria ni boleh buat fotosintesis. Jadi sebab tu nama dia alga biru hijau. Dan dia ni duduk dalam air. So kalau dia banyak-banyak, nampak tak dia membentuk koloni. Dia membentuk koloni. Okey, ni rupa dia. Okey, ni rupa dia. Ada banyak kloroplast. So dia boleh buat fotosintesis. Okey dah. Okey, seterusnya. Protista. Merupakan organisma eukariot. Okey. Merupakan organisma unisel atau multisel. Okey, ada pelajar mungkin dia dah terlupa. Cikgu, apa dia eukariot? Eukariot ni ada nukleus, ada organel dan ada membran. Maknanya dia cukup lengkap. Okey, lagi heterotroph, ada yang autotroph atau kedua-duanya. Maksudnya heterotroph tak boleh buat makanan sendiri. Ada yang jenis autotroph boleh buat makanan sendiri dan ada juga jenis kedua-duanya. Maknanya boleh buat makanan sendiri, tak boleh buat makanan sendiri. Macam awak lah, macam time malah masak. Time malah beli. Time rajin masak. Sama. Kedua-duanya. Maksudnya dia boleh buat makanan sendiri dan dia tak boleh buat makanan sendiri. Mempunyai organisasi sel yang ringkas tanpa kehadiran tisu khusus. Selnya mempunyai nukleus yang diselaputi membran nukleus dan organel yang dikelilingi oleh membran. So maknanya dalam dia tu ada organel, ada nukleus, ada membran. Protista dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu protozoa, alga dan kulapuk lendir. Contoh protozoa kita belajar dah, paramecium, ameba, dan euglena. Alga pula, contoh dia Chlamydomonas ni, Chlamydomonas dan Spirogyra. Spirogyra ni kalau tengok warna hijau, so dalam tu dia ada kloroplast, dia boleh buat makanan sendiri. Spirogyra. Cikgu duduk mana belakang ni? Dia duduk dalam air. Okey, lagi contoh kulapuk lendir. Awak boleh Google, type je nama dia, Physarum polycephalum. Nanti awak boleh tengok gambar dia. Okay. So itu semua adalah protista dan terbahagi kepada protozoa, alga dan kulapuk lendir. Okay, seterusnya kita masuk fungi. So fungi ni, sekejap cikgu tengok. Oh banyaknya tajuk dia. Okay, fungi ni ialah kulat. So dia adalah organisma eukariot, dia ada nukleus, dia ada organel.
Merupakan organisma unisel atau multisel. Ada yang unisel, ada yang multisel. Okey, dia memang tak boleh buat makanan sendiri. So cikgu pakuh dulu lagi. So dia tak boleh buat makanan sendiri, maka dia adalah heterotroph. Sebab tu, dan dia ada dua jenis, sama ada dia saprofit atau parasit. Saprofit ni maksudnya dia makan benda mati, benda reput. Dia makan bahan mati, bahan reput. Apa cikgu bahan mati, bahan reput? Dia menguraikan daun yang reput, dia menguraikan daging haiwan yang reput. Okay, maka dia adalah saprofit. Ada juga jenis parasit. Ada juga kulat parasit ni. Iaitu dia je untung. Okay. Jadi dinding sel dibina daripada kitin. Badan terdiri daripada jaringan berbenang haifa yang disebut miselium. So dia ada akar-akar dia kita panggil haifa dan kecil-kecil itu kita panggil miselium. Jangan risau sebab nanti awak akan belajar lebih detail lagi. Okay, so contoh fungi ialah yeast. Tak apalah, perlu ke saya hafal nama saintifik? Tak payah. Awak cuma hafal nama biasa dia. So contoh fungi ialah yeast. Okay, ni rupa yeast ni rupa yeast. Awak buat roti apa semua tu. Inilah rupa yeast. Dan lagi cendawan, nama saintifik dia agaricus. So cendawan ke kulat ke, dia ni bawah fungi. Okay, plante. Plante ni plant. Okay, so bila dia plant, dia adalah organisma eukariot, ada organel, ada nukleus, ada membran. Melibatkan semua jenis tumbuhan multisel, dapat mensintesis makanan sendiri. Dia adalah jenis photoautotroph. Autotroph buat makanan sendiri guna cahaya. So kita panggil photoautotroph. Kalau dia boleh buat fotosintesis, dia adalah photoautotroph kerana dia mempunyai klorofil. Menjalankan pembiakan sama ada secara aseks atau seks. Contoh, tumbuhan tanpa biji benih, paku pakis, tumbuhan berbiji benih, tumbuhan berbunga. So semua tumbuhan tu adalah plante. Contoh pokok bunga kertas kita panggil bougainvillea. Okay. Okay, seterusnya animalia. Okay, animalia ni ialah animal. So dia adalah organisma eukariot, terdiri daripada semua haiwan multisel. Dia adalah heterotroph. So cikgu palang sekali lagi, cikgu pangkah dia tak boleh buat makanan sendiri. Okay, kebanyakan haiwan boleh bergerak. Kebanyakan haiwan membiak secara seks. So contoh apa-apa saja haiwan lah. So dia bagi sini. Haiwan invertebrata tapak Sulaiman, haiwan vertebrata gajah. Coba tengok, gajah. Tapi nama saintifik dia Elephas maximus. Okay, so apa-apa sahaja jenis haiwan kita panggil animalia. Okay, so yang ni tugasan awak malam ni. Tugasan awak malam ni gunakan kuasa pakcik Google. Apa dia? So, berapa tajuk dia cikgu? Tajuk dia aktiviti 8.1. Jadi disebabkan kaedah ni ialah think, pair, share. Jadi cikgu pun kesian dekat awak kan. Jadi cikgu nak bahagi awak boleh cari sendiri. Cikgu nak awak cari 3 orang. Awak bekerja dalam 3 orang daripada kelas yang sama. Awak bahagi-bahagikanlah siapa cari Archaebacteria, siapa cari Eubacteria, siapa cari Protista. So maknanya kalau 3 orang kena benda yang sama. So maknanya nanti dia buat laporan ni. Okay, dia buat laporan ni, dia dia buat benda yang sama. Cuma cikgu nak sini awak bagi contoh. Contoh tak dia macam kalau contoh plante tumbuhan. Oh sorry, ada dah sini. Ni. Masukkan contoh dekat sini. Okay, so you bagi sendirilah. Cari kawan awak. Cikgu nak bekerja dalam kumpulan 3 orang tapi hasilkan 3 laporan yang sama. Nak buat mana cikgu? Buat dalam file nota. Okay, buat dalam file nota. Simple je ni. Cari berapa bilangan sel, struktur dinding sel ada ke tidak, terdiri daripada apa, ada kloroplas ke tidak, kehadiran nukleus ada ke tak, dan beri contoh-contoh organisma. Boleh? Contoh organisma ni berilah 3 ke. Boleh Okay. Yang ni
Bila dah siap, lantik satu ketua, hantar cikgu. Tiga-tiga kena buat belaka. Cuma bila nak hantar cikgu tu, lantik satu orang ketua dan pilih ahli dia. Tulislah, cikgu saya ni kumpulan dengan siapa-siapa, ni hasil kumpulan kami. Okay? Ni contoh dia. Dah, nanti cikgu hantar contoh yang ni. Tapi jangan tiga ni. Maknanya ni contoh dia. Okay, cara nak buat. Senang je. Sekejap je boleh buat ni. Okay, seterusnya kita masuk hierarki taksonomi. So kalau awak tengok sini, insya-Allah cikgu akan berhenti dekat muka surat 150 Cikgu pergi laju-laju sikit. Okey, hierarki taksonomi. Okey, jadi sistem hierarki yang digunakan dalam taksonomi ialah sistem hierarki Linnaeus. Ingat tak dia? Saintis tak dia? Nama dia Linnaeus ke? So sebenarnya kita ni belajar daripada apa yang yang telah dicipta, yang telah dijumpai, yang telah direka oleh bapa taksonomi tadi, iaitu Carolus Linnaeus. So dia bila dia buat teori, dia boleh bagilah nama dia, iaitu sistem hierarki Linnaeus. Sistem hierarki Linnaeus mengelaskan organisma mengikut hierarki, bermula dari yang paling khusus iaitu spesies hingga ke yang paling umum iaitu domain. Peringkat hierarki mengikut urutan adalah domain, alam, filem, kelas, order, family, genus, species. Bolehkah? Okay, cikgu saya kena ingatkan ni. Domain, alam, filem, kelas, order, family, genus, species. Actually dulu cikgu ada buat cara mengingat tapi sebab silibus lama. Jadi kalau awak nak ambil lah. Okay, kalau awak ada jumpa cara paling mudah, awak cipta sendiri. Okay, kalau cikgu, awak ambil D domain tu dalam domain alam, akademi. Cara nak ingat F filem, fantasia, dalam akademi fantasia, kelas, orang, famous, sorry kasar sikit, gila, seko. Sebab dia pasal dia boleh nyanyi, maka dia masuklah akademi fantasia. Sorry cara cikgu ingat. Cara cikgu ingat. Sebab tu cikgu kata tadi, kalau awak ada jumpa cara mudah paling ingat. Cikgu sengaja cipta benda macam tu sebab cikgu mudah ingat. Kalau cikgu buat ayat yang berjurus, cikgu payah nak ingat. So cikgu buat dalam akademi fantasia, dia letak kelas orang famous, kelas memang famous tapi jenis gila seko. Dalam akademi fantasia, kelas orang famous gila seko. Dia perasan dia boleh nyanyi. Sorry, cikgu memang buat cara tu. Sebab tu cikgu boleh ingat domain, alam, filem, kelas, order, family, genus, species. Okay, so cikgu sambung. Domain merupakan peringkat taksonomi organisma yang paling tinggi. Maknanya kalau awak nak beri nama sesuatu spesies, awak kena cari domain dia gapo. So domain ni ialah peringkat taksonomi organisma yang tertinggi dalam sistem hierarki pengelasan biologi. Maknanya sebelum awak nak jumpa nama saintifik tu, awak kena cari dia domain apa. Lepas domain, filem alam apa. Lepas awak tahu dia alam apa, filem apa. Lepas filem, dia masuk kelas apa, order apa, family apa, genus apa, barulah spesies. Okay. Jadi spesies ni hak paling last, yang paling akhir. Jadi spesies merupakan kumpulan yang terkecil dalam pengelasan organisma. Organisma dalam spesies yang sama dapat saling membiak. Jadi kalau dia duduk dalam ni last kali spesies. So kalau dia dalam spesies yang sama, maka dia boleh membiak bersama-sama. Maknanya barulah dia boleh membiak sesama dia. Okay. Jadi kita panggil apa ni? Kita panggil hierarki taksonomi. Okay, kita panggil hierarki taksonomi. Okay.
Seterusnya, cuba kita tengok. Mesti awak tak faham. Kau dia lah domain alam filem kelas order tadi. Okay. Katakan contoh lah deh. Awak nak bagi nama apa ni? Beruang. Awak tak boleh nak beri nama beruang ikut nama awak. Awak kena cari dulu. Awak kena cari. Ikut taksonomi lineage tadi. Awak kena, dia ada cara dia lah. Okay, domain apa. So kita tengok, oh rupa-rupanya dia ni jenis eukaryote. Ada sel, ada organel, ada nukleus. So domain dia, domain eukaryote. Eukarya. Okay, eukaryot lah tu. Alam apa dia ni? Alam binatang tadi ke? So dia adalah alam animalia. Ni binatang ni, alam animalia. Okay, lepas tu filem apa? Filem tulang belakang. Dia ada tulang belakang. So filem chordata. Chordata ni adalah binatang tu dalam filem tulang belakang. So filem chordata. Jenis haiwan apa dia ni? Mamalia. So kelas mamalia. Order apa? Cara pemakanan dia? Carnivora. Family apa? Family Ursidae. Genus apa? Ursus. Spesies apa? Okey. Bila nak beri nama spesies, kita kena gabung dua ni. Nama genus dan spesies. Sebab tu jadi nama saintifik dia Ursus arctos. Oh kata payahnya nak bagi nama saintifik binatang. Itulah nak kata. Kena tengok dulu domain apa, alam apa, filem apa, kelas apa, order, family, genus, species. Barulah boleh beri nama saintifik. So nampak tak semakin turun ke bawah, didapati bilangan organisma dalam kumpulan semakin berkurangan. Nampak tak bilangan tu? Okay, tadi kalau eukaryot banyak binatang lain. Semua jenis binatang eukaryot belaka. Tapi bila dah semakin turun, maknanya bilangan dia semakin berkurangan berdasarkan alam apa, filem apa. So hubungan genetik antar organisma menjadi semakin rapat. Jadi tengok-tengok, oh dapat spesies yang ni. Kalau 10 ekor spesies binatang ni, dia boleh membiak sesama dia. Okay, so nampak tak bilangan dia semakin sedikit, mempunyai ciri yang sama. Maksudnya tadi eukaryot banyak. Lepas tu jenis animal banyak, atas dunia ni animal. Tapi dia semakin kecil kan ciri-ciri yang sama. Dia semakin sikit-sikit sampailah dapat satu je, satu spesies je. Okay, tapi bila semakin naik, bilangan organisma dalam kumpulan semakin meningkat. Nampak tak? Semakin banyak-banyak sebab ialah. Kelas Okey, dan akhir sekali, cikgu nak habiskan sampai 149 sampai 150 cikgu kata dia. Okey, jadi sistem tata nama binomial. Okey, sistem pemberian nama saintifik yang kini ialah kita menggunakan sepenuhnya sistem binomial lineage. Jadi kita beri nama saintifik, kita guna sistem binomial lineage. Okey, macam mana cara nak tulis nama saintifik? Okey, setiap nama saintifik mesti terdiri daripada dua perkataan. Iaitu kita akan ambil perkataan pertama genus, yang kedua ambil nama spesies. Nama genus mesti bermula dengan huruf besar. Nama spesies bermula dengan huruf kecil. Contoh, nampak tak? Burung pekaka cik-cik. Nama jenis dia Alcedo. Nama spesies dia Attis. Jadi bila awak nak tulis nama saintifik dia, dia mesti gabung genus dengan spesies. Maka jadilah Alcedo Attis. So nampak tak? Alcedo A tu genus kena huruf besar. Okey. Nama saintifik dicetak dalam huruf italik. Kalau awak menggunakan komputer, awak kena italikkan dia. Tapi kalau awak tulis tangan, awak tulis biasa je. Awak tulis biasa tetapi syarat dia mesti digaris secara berasingan. Tak boleh garis zrung gitu. So nampak tak cara dia tulis? Alcedo garis Attis. Ni kalau tulis tangan. Kalau awak guna komputer, awak kena italikkan dia. Alcedo Attis. So ini ialah syarat undang-undang macam mana nak tulis nama saintifik. Okay, faham dah? Okey, ni diberi contoh-contoh lagi. Okey, cikgu akan berhenti setakat ni. Tapi kita baca dulu. Contoh katak sawah hijau. Ni nama jenis ni. Ni nama spesies. So, nama dia Rana erythrae.
Nampak? Kalau tulis tangan, kena garis. Kalau awak guna komputer, awak kena italic. Okay, padi. Oryza sativa. So, Oryza ni huruf genus. Untuk genus. Nama untuk genus. S sativa ni spesies. Okay, pokok bunga teratai. Nolumbo nucifera. So, Nolumbo nama genus. Nucifera spesies. Pokok bunga matahari. Helianthus annus. Okey, so kata peliknya nama cikgu. So inilah nama saintifik yang diberikan kepada semua organisma dan nama ini diterima dan diguna pakai di seluruh dunia. Gilah mana-mana kalau sebut Oryza sativa, orang Amerika ke, orang Jerman ke, orang India ke, orang Cina ke, orang Korea ke, dia tahu. Itu ialah padi. Okey, setiap nama yang diberikan biasanya memberikan gambaran tentang ciri-ciri organisma tersebut, keadaan habitat, negara asal atau untuk mengenang dan menghargai orang yang mengkajinya. Sebagai contoh, nama saintifik kacang pis iaitu Pisum sativum L, di mana huruf L adalah merujuk kepada orang pertama yang menamakannya iaitu Linnaeus. Dia kalau awak buat sesuatu teori lepas ni, awak bagi nama awak lah. Barulah orang dapat kait, nama dia ni benda ni dengan teori ni. So sama macam Linnaeus, dia yang mula-mula beri nama kepada pokok kacang pi. So dia letaklah Pisum sativum L. Okay, kita tengok sikit inovasi Malaysia. Lepas tu kita stop lah, kita jumpa esok. Okay, so Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI telah menghasilkan pelbagai hibrid baharu pokok orkid. Dia menghasilkan banyak kacukan pokok orkid yang merangkumi pelbagai jenis orkid. Antaranya ialah Dendrobium maharia yang kemudiannya dinamakan semula sebagai Dendrobium Datin Sri Jane. So ni Datin Sri Jane ni, dia ni adalah isteri mantan bekas Perdana Menteri kita iaitu Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, dan dia memang sangat suka orkid. So that's why lah kita pun cari hibrid kacukan macam-macam jenis orkid. So kacukan yang satu tu kita beri nama Dendrobium Datin Sri Jane. So satu dunia akan terima benda tu. Okey, jadi cikgu berhenti setakat ni. Ada nak tanya apa-apa? Okey, cikgu rasa macam tak ada deh. Awak pun rasa macam, ya Allah, banyaknya nak kena hafal apa semua. So, kita jumpa malam esok. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. 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 Ya. Cikgu, Ya. aktiviti tu kena pilih 3 ke kena buat semua? Mana Aktiviti berkumpulan tu. Aktiviti berkumpulan tu kena cari belakang. Kena cari semua. Cuma awak bahagikan tugas awak tu kepada dalam grup tadi. Siapa nak cari eukariot, siapa nak cari eukariot pula dah. Siapa nak cari archaebacteria, siapa nak cari protista, bagilah. Tapi kena buat belakang. Nah, macam beach lah. Okay dah? Cikgu. Cikgu. Ya. Tuan tu masuk, Okey, cikgu. cikgu tanda sekali. Saya masuk lewat tadi. Okey. Tuan tu awak lah. Okey, cikgu. Tuan Siti Aisyah Zahra. Okey. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey.